Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, pada ayah-ayah, ibu-ibu, pada adik-adik anak-anak yang bersama dalam program pada hari ini, Majlis Ayah. Ayah sebagai pemimpin masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran terus daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam untuk sama-sama kita melihat kepada panduan daripada Al-Quran sempena dengan bulan diturunkan Al-Quran ini, agar kita dapat memimpin, menjadikan panduan untuk kita menuju kepada rahmat Allah, untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita meneruskan agenda kita dalam tajuk komunikasi ayah dengan anak, di mana kita akan melihat daripada surah As-Saffat, di mana ada dialog di antara ayah dan anak, dan kita sebenarnya melihat dalam kerangka saving families, kita nak menyelamatkan keluarga kita, berteraskan kepada surah At-Tahrim ayat yang ke-6 sebagai agenda, sebagai pasak bagi program sepanjang Ramadan ini. Apakah ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah ayat yang menjadi motivasi kepada ayah-ayah yang berada di depan kaca TV, yang berada di atas talian di Facebook, untuk sama-sama jagalah diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ini adalah satu amaran daripada Allah. Dalam masa yang sama, ini tanda kasih sayang Allah. Allah tidak mahu kita walaupun satu saat diri dan keluarga dicelup ataupun disentuh oleh azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berada bersama saya pada hari ini adalah Ustaz Tirmizi Ali yang akan terus memimpin tuan-tuan pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz ya. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dengan bulan Quran kita meneruskan agenda Majlis Ayah, dan hari ini kita nak baca daripada surah As-Saffat, surah yang penuh dengan penerangan tentang bantuan Allah ya, melalui dihantarnya para malaikat. Tetapi cabaran adalah cabaran ya, dalam memimpin keluarga ini perlu berjuang, bukannya boleh kapet merah untuk pergi ke syurga Ustaz ya. Tapi sebelum itu mungkin kita nak memulakan majlis kita ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ingin memulakan dengan melihat kepada apakah sebenarnya, apabila kita melihat pada surah At-Tahrim sebentar tadi, ada tiga perkara yang kita akan isi sebagai panduan kita daripada surah-surah yang akan kita bincangkan. Yang pertama, bila bercakap tentang qu anfusakum wa ahlikum nara, kita nak membina syurga di rumah. Itu yang pertama, tuan-tuan ya. Kita nak pastikan di rumah kita sudah pun membina situasi syurga ya di rumah kita yang pertama, dan ini ada plakat, ada panduan yang kita tuan-tuan boleh muat turun daripada Facebook Saving Families. Yang pertama. Yang kedua ialah bina rumah di syurga. Daripada ayat surah As-Saffat yang kita akan lihat pada hari ini, kita akan bersama dengan seorang ulama, pesan ulama untuk bagaimana nak membina rumah di syurga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, daripada panduan kalam ilahi, kita juga ingin mengetahui apakah yang perlu kita perjuangkan. Berjuang masuk syurga sekeluarga, kita tahu ia bukannya mudah. Apa yang perlu kita jaga, yang perlu kita sediakan di rumah agar kita boleh dengan rahmat Allah kita menuju ke syurga. Inilah tiga perkara menjadi kaedah berfikir apabila kita berinteraksi dengan mana-mana ayat Al-Quran. Maka kita mulakan dahulu pada petang yang berbahagia ini dengan membaca suratul Fatihah. Ustaz, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan Al-Fatihah yang penting untuk kita ambil sebagai panduan ya bagi ayah-ayah, bagi ibu yang menemankan ayah. Di online sekarang ini kita ada Puan Fauziah Saujuni yang menyatakan alhamdulillah membina rumah syurga di rumah, bina rumah di syurga, berjuang masuk syurga sekeluarga. Ya, ditypekan di atas online itu agar menjadi peringatan kepada kita semua bahawa sirat, jalan yang kita lalui ini adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Itulah yang kita doakan tadi Ustaz ya. Orang yang diberi nikmat, kalau penerangan dalam Al-Quran ini daripada kalangan Nabi, Siddiqin, Syuhada, orang-orang yang syahid dan juga di kalangan orang yang saleh. Moga-moga ayah yang berada di atas talian, di depan kaca TV sekarang ini, kita doakan ayah yang saleh ditemankan oleh ibu yang salehah bersama dengan anak-anak saleh yang akan sentiasa mendoakan kita. Dan itu sebabnya pada hari ini kita nak melihat bagaimana nak melalui sirat tersebut. Bila bercakap tentang sirat, ya, kita bercakap tentang sabil, Ustaz ya. Dia ada sirat, ada sabil. Sabil adalah lorong-lorong kecil untuk pergi ke highway sirat. Lebih mudah cerita begitulah. Sirat ni cukup luas, tetapi kita ada sabil masing-masing, ada jalan masing-masing. Ayah ada gaya masing-masing, ibu ada gaya masing-masing, tetapi kita masih ingin berada di atas highway yang menuju ke highway yang sama, menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita nak melihat bagaimana panduan dalam Al-Quran, dalam kepelbagaian, ada satu perkara yang kita ingin belajar bersama pada hari ini, komunikasi. Ustaz ya. Komunikasi di antara ayah dan anak, dan juga ini juga ada kaitan dengan ibu dengan anak, agar komunikasi ini menjadi ibadah sebagaimana yang kita doa sebentar tadi Ustaz ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami beribadah, kami makan, kami baca Quran, kami berkomunikasi, duduk di rumah, stay at home. Kita harapkan ia menjadi ibadah dan sudah tentunya kita perlukan pertolongan Allah agar apa yang kita buat itu diterima, dipandu atas jalan yang lurus. Kita ingin membaca daripada surah As-Saffat. Bagi tuan-tuan yang ada mushaf, boleh buka kepada muka surat 449. Kita ingin membaca daripada ayat 102 hingga 107. Bagi tuan-tuan yang di atas talian, di depan kaca TV, boleh ambil mushaf sekarang ya, sementara menunggu ya. Kalau katakan tuan-tuan mendengar di waktu jam 6 ini, maksudnya menunggu buka puasa ya. Kalau katakan siaran ulangan mungkin waktu sahur ataupun selepas tarawih Ustaz ya. Tapi boleh ambil Al-Quran, kita nak gunakan sebanyak mungkin ya masa Ramadan ini bersama Al-Quran. Jom kita buka muka surat 449 ayat 102 Ustaz ya. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, muslimin muslimat. Jom sama-sama kita menyemak bagaimanakah komunikasi seorang nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail. Pendekatan uslub yang digunakan dalam komunikasi di antara keluarga insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim, itulah daripada surah As-Saffat ayat 102 hingga 107. Ya Ustaz ya, bercerita tentang bagaimana seorang ayah Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya yang bernama Nabi Ismail. Kalau kita melihat pada ayat 102 ini, sebelum ayat 102 itu ada ayat 100 dan ayat 101 yang bercerita apa yang berlaku sebenarnya Ustaz ya. Di mana Nabi Ibrahim ini beliau sudah dibakar ya ketika beliau berdakwah, kemudian orang-orang pada waktu itu marah pada mereka, pada Nabi Ibrahim, dibakar, diselamatkan oleh Allah. Kemudian itu Nabi Ibrahim kata, saya nak menuju pada Allah untuk mendapat, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Terus Nabi Ibrahim ini berdoa. Sekali lagi ya, yang kita telah belajar sebelum ini dalam majlis ayah, salah satu ciri ayah yang memimpin ialah selalu berdoa. Dan Nabi Ibrahim memang banyak doa. Di sini didoakan agar anugerahkanlah ku daripada anak yang soleh, daripada orang yang soleh. Inilah doa ayah yang kita boleh amalkan, ayah-ayah yang berada di depan kaca TV. Kita sambil menonton ini, dalam hati kita, kita terus sahaja berdoa, ya Allah, kurniakanlah aku anak yang soleh. Maka fabasyarnahu bighulamin halim. Tidak lama selepas itu, ya, bukan terus tuan-tuan ya, ada masa di situ maka selepas itu diberi kabar gembira, Nabi Ibrahim dikurniakan dengan anak yang sopan. Dengan anak yang sopan kerana ayahnya ini pun, Nabi Ibrahim tetap bersopan Ustaz ya. Bila bercakap dengan ayahnya yang tidak beriman, masih lagi guna perkataan ya abati. Ya, bukan abi. Kalau abi itu wahai ayah, tapi kalau ya abati, wahai ayah kesayanganku. Perkataan panggilan dari seorang anak kepada ayah yang tidak beriman dengan cara yang paling sopan. Maka bila Nabi Ibrahim dikurniakan anak, maka Allah memberikan bighulamin halim. Maksud halim ini adalah sopan, sabar, tapi lebih sabar daripada sabar. Ustaz ya, halim ini dia lebih sabar daripada sabar. Kalau tidak digunakan perkataan sabar di sini. Falamma, itu yang Ustaz baca sebentar tadi. Selepas satu masa, maksudnya dah dapat anak itu, Nabi Ibrahim tinggalkannya. Kemudian bila bertemu kembali, perkataan fa di situ melambangkan ada masa. Bila anak itu sudah sedikit besar, bertemu dengan si anak, dah berpisah Ustaz ya. Dah berpisah, ingatkan dengan anak bolehlah bawa makanan special, istimewa kan.
Nabi Ibrahim bawa balik dan kemudian apa yang berlaku ialah beliau bercakap pada anaknya. Inilah komunikasi yang kita nak belajar sedikit dan kemudian nanti selepas rehat nanti kita nak belajar lebih lagi daripada pesan ulama kita bagaimana komunikasi seorang ayah. Dalam ayat ini dinyatakan, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan anak dengan satu panggilan yang amat baik, panggil anaknya dengan gelaran yang paling baik, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam, aku melihat pada mimpiku ketika tidur ada mimpi, aku menyembelihmu. Ustaz, ya, sebenarnya ini adalah seruan daripada Allah SWT. Sebenarnya ayah dah dewasa, dah dapat panggilan bukan daripada orang biasa, daripada Allah SWT, boleh buat je terus. Tak payah nak tanya-tanya anak, tapi rupa-rupanya Allah mengajar kepada saya, fanzur madza tara, apa pendapatmu. Ya, fanzur itu maksudnya perhatikanlah baik-baik perkara ini, isu ni besar ni, kan? Madza tara. Memang kena buat pun seperti kalau katakan tuan-tuan kita kena berpuasa, kita kena apa, kalau katakan nak pergi balik kampung, kalau kita dibenarkan balik kampung nantilah Ustaz, ya. Kalau tak benar pun maksudnya duduk kat rumah. Ayah boleh saja terus beli apa yang dia nak beli, nak buat apa, nak makan apa. Tetapi dalam hal ini Nabi Ibrahim bertanya, fanzur madza tara, apa pendapatmu. Ini melambangkan betapa Nabi Ibrahim ini adalah seorang ayah yang amat merendah diri, seorang ayah yang selalu menggunakan peluang, dah lama tak jumpa, ya, tetap juga bertanya, berkomunikasi. Dan apa jawab si anak? Ya, si anak pun juga mempunyai ciri yang disampaikan sebentar tadi, amat bersopan. Anaknya bercakap, ya abati, wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar. Subhanallah. Ya, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan. Kalau zaman sekarang Ustaznya, kalau maksudnya kalau katakan kita makan lambat sikit, ya, kita makan kurma, lepas tu kita semayang berjemaah, kemudian kita semayang tarawih 8 rakaat. Satu rakaat, satu page, satu halaman. Wah, kan? Macam mana, apa pendapat? Alah, abah, makan dulu lah, lapar. Contohnya, ya. Tapi yang pentingnya ialah di sini bukan pada anaknya. Kita fokus kepada ayahnya. Ayah bertanya pendapat dan anak ini memberi respon yang bagus. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, akan engkau dapati aku ini insya-Allah. Nabi Ismail amat merendah diri, aku akan menjadi orang yang sabar. Di sinilah sebenarnya dialog yang berlaku, komunikasi antara ayah dan anak pada perkara yang sebenarnya tanpa kita sebenarnya tak payah nak bincang-bincang sangatlah Ustaz, kan. Tetapi Allah menunjukkan contoh uswatun hasanah daripada Nabi Ibrahim yang kita boleh ambil pelajaran pada hari ini. Selepas itu pada ayat 103, selepas sudah berdua, sudah bersedia, maka Allah menyeru kepada Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-104, diikuti dengan ayat 105, saddaqta, kamu telah membenarkan mimpi itu, kami akan memberikan ganjaran kepada orang yang muhsin. Maksudnya dia banyak kali dalam Al-Quran ini, dalam surah Luqman pun, alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ya, kalau surah Al-Baqarah kita bercakap tentang lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Apa maksud lil muhsinin? Orang yang sentiasa ihsan sesama manusia. Orang yang walaupun dalam hidup kita ini dengan Allah mungkin lebih mudah disebabkan Allah hanya satu, tapi dengan manusia ni perangai macam-macam. Apatah lagi kalau katakan si anak tadi mungkin dah lama tak jumpa, ya. Mungkin si ayah dah rindu dah, tetapi kerana ihsan pada Allah, maka berbuat baik, buat yang sebaik mungkin kepada sesama manusia dalam konteks berkomunikasi tadi, maka Nabi Ibrahim diberikan ganjaran. Apa ganjarannya? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah satu ujian yang jelas, digantikan dengan satu kibash, ya, satu kambing menggantikan anak untuk disembelih. Itulah ganjaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, apakah yang boleh kita belajar daripada perkara ini? Amat banyak, ya. Tapi tuan-tuan, mari kita sama-sama, ya. Kalau boleh saya nak minta Ustaz mengulang balik, ya, sebenarnya ayat yang awal tadi, ayat 102. Pasal sebenarnya di situ komunikasi ayah amat penting, ya. Bila ayah berkomunikasi, sebenarnya ia akan menjemput lebih banyak lagi ganjaran.
bila komunikasi itu atas dasar mengikut kepada Allah, Allah akan beri lebih banyak ganjaran. Letakkan ayah itu tahap muhsinin. Ustaz, boleh tak kita baca, tuan-tuan yang di rumah membaca Baik, ayat 102? Kita ulang balik ayat 102. Selepas kita dah mendengar penerangan tadi, sudah pasti bila kita baca kali kedua dengan lebih penghayatan. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim disebut sebagai antara kemuncak ujian Nabi Allah, diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Dahlah payah dapat anak, anak kena sembelih pula. Dah tua dapat anak, lepas tu kena sembelih Ya, pula. masya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Sadaqallahul Azim. Inilah panduan daripada Allah untuk ayah terus bersabar, terus berjuang agar kita mendapat zuriat yang bersabar, yang terus berkomunikasi, yang memerlukan kesabaran, kerana sabar itulah yang membawa kepada muhsinin sebentar tadi. Kita bersambung sebentar lagi, kita berehat dan kita akan mendengar pesan ulama. Sebentar lagi dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu kembali tuan-tuan dalam tajuk kita pada hari ini, komunikasi ayah dengan anak. Sudah pun kita melihat daripada surah As-Saffat ayat yang ke-102 hingga 107 sebentar tadi, kisah Nabi Ibrahim bertanya pendapat, berborak bersama anaknya untuk melaksanakan perkara penting dalam hidup dan Allah mengiktiraf perkara tersebut. Kali ini kita berada dalam segmen pesan ulama. Kita ingin mendengar apakah nasihat untuk ayah yang penting, menambah lagi daripada kalam ilahi yang telah kita lihat sebentar tadi, tapi ada lagi kalam ilahi daripada sunnah Nabi untuk kita amalkan sebagai ayah. Bersama kita pada hari ini Al-Fadil Habib Najmuddin Osman Al-Hairid yang didatangkan hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustaz ya. Jazakallahu khair. Alhamdulillah kita bersama pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Hari ini kita membincangkan tentang tadi Nabi Ibrahim bersama anaknya ya. Komunikasi yang bagus, yang amat penuh kasih sayang, dan mungkin daripada Ustaz boleh berkongsi apakah pesan daripada Ustaz sebagai seorang ulama kepada ayah-ayah yang berada di depan kaca TV, yang berada di atas talian. Apa yang perlu dibuat sebenarnya sebagai seorang ayah? Bagaimana cara bercakap? Apa sunnah Nabi yang perlu kita tahu hari ini? Dipersilakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul dapat bersama dalam program ini. Saya pun sebagai seorang ayah juga. Banyak faedah yang boleh kita dapatkan daripada program ini sebenarnya, dari perkongsian demi perkongsian. Oleh kerana itu, kalau kita lihat bagaimana seorang ayah yang menjadi nadi kepada keluarga itu, yang daripada ayahlah sebenarnya salah satu daripada faktor yang penting di dalam keluarga. Jadi kalau kita belajar daripada Al-Quran tentang seorang ayah, ya,
banyak daripada apa yang telah pun disebutkan di dalam Al-Quran daripada peranan ayah itu dan pesanan-pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ayah, bagaimanakah untuk mentarbiah kepada anak. Kalau daripada ayat yang tadi dibahaskan tentang seorang Nabi yang agung sehingga digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Salah satu dari sebabnya kerana penyayangnya Nabi Ibrahim itu, dan juga mempunyai sifat yang Allah sebutkan sebagai Halim, seperti mana disebutkan Awwah Munib, seperti mana firman Allah, Inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu ada 3 sifat disebutkan Halim. Oleh kerana itu tak hairanlah kalau Nabi Ismail ada sifat Halim itu, kerana Nabi Ibrahim sendiri disebutkan mempunyai sifat Halim, penyantun, penyabar yang luar biasa Nabi Ibrahim. Kemudian Awwah, sebab itulah kalau kita lihat bagaimana komunikasi yang berlaku dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni, sebab dia mempunyai sifat Awwah. Awwah ini dia mudah rasa, dia prihatin, dia bertimbang rasa. Ini sifat seorang ayah. Dia mesti ada sifat timbang rasa. Sebab tu dia ada disebut istilah musyawarah. Tadi ni nampak, walaupun ya ini perintah daripada Allah, kalaupun lah kita katakan Nabi Ismail ni tak terima contohnya, dia tetap perintah Allah dan Nabi Ibrahim pasti akan melaksanakan, kerana ini adalah kewajipan yang diwajibkan oleh Allah. Allah perintah, dan Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah pasti akan melaksanakan perintah Allah, tapi kerana sifat timbang rasa yang ada. Dan pastilah Nabi Ibrahim ni, dia kenal kepada anak dia, walaupun dia terpisah lama, tapi tahu didikan yang dia dapatkan. Mungkin sentuhan Nabi Ibrahim itu tak banyak seperti mana Siti Hajar, tapi Siti Hajar itu yang menjadi isteri kepada Nabi Ibrahim, terdidik dengan didikan seorang ayah dan suami yang begitu hebat, pasti mengalir dari kebaikan itu kepada anak. Jadi oleh kerana itu, yalah, kalau kita tak tahulah, kalau kita bermeeting dengan anak kita ni, kadang-kadang macam mana keputusan dia, wallahu alam. Tapi Nabi Ibrahim dapat melihat dan merasakan sifat Halim yang ada kepada Nabi Ismail, sehingga jawapan itu sudah pun dapat diagak oleh Nabi Ibrahim. Pastilah Nabi Ismail akan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada musyawarah. Jadi ibu ataupun ayah ni khususnya mesti ada musyawarah dengan anak. Dalam apa-apa sesuatu yang nak dilakukan, khususnya apa yang berkaitan dengan keadaan anak, bagusnya ada musyawarah. Dan ini akan memperlihatkan anak ini dihargai. Anak ni kalau rasa dihargai, maka dia akan rasa bahawa dia ni bukan hanya menjadi tempat untuk diarah dan disuruh, tetapi boleh diajak untuk bermusyawarah dan berbincang. Dan ini kalau boleh berlaku dalam rumah tangga, dan sikap ayah seperti ini, insya-Allah harmoni rumah tangga itu. Ini suami dan isteri begitu, ayah dan anak pun begitu juga. Ada musyawarah, ada timbang rasa di dalam kekeluargaan. Ini sifat yang kita boleh lihat di dalam ayat ni lah. Sebab tu komunikasi ni terlalu penting, sampai-sampai dia berkait dengan iman, Ustaz. Bahkan iman ni boleh bawa kepada syurga. Yalah, kalau kita lihat ketika Nabi sebut kepada sahabat, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabbu, ala adullukum bi syai'in idza fa'altum tahabbabtum bainakum. Kata Nabi, tak masuk syurga kamu sehingga kamu beriman, dan tidak dianggap kamu beriman sehingga kamu itu saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Kemudian Nabi kata, nak tak aku tunjuk, nak bagi tahu kepada kamu sesuatu yang kalau kamu buat, kamu akan saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Maka sahabat kata, kami nak tahu apa itu, hai Rasulullah. Nabi mengatakan, afshus salam bainakum. So, salam ini walaupun boleh diertikan lebih luas lagi, kesejahteraan, keselamatan, tapi juga dimaksudkan as-salam di sini adalah memberi salam. So, ianya adalah muqaddimah, permulaan kepada komunikasi. So kalau komunikasi itu permulaannya baik, maka insya-Allah lanjutannya baik. Sebab tu kita kata ayah ni dia kena ada pembukaan komunikasi yang baik. Sebab tu Nabi SAW
Kalau dia nak mula cakap, dalam hadis disebutkan, kalau kita tengok dalam bab kalam Rasulullah ataupun percakapan Rasulullah, perbualan Rasulullah, Nabi ni mula dia mesti dengan ismullah. Maknanya bismillah ke atau zikrullah. Kemudian ditutup pun dengan ismullah. Masya Allah. Jadi maknanya diikat perkataan itu dengan keberkatan zikir, dengan keberkatan ismullah itu. Jadi kalau saya nak, mungkin sedikitlah saya pesanlah kepada ayah-ayah khususnya, apabila kita nak bercakap dengan anak kita ni, mulakan dengan bismillah sekurang-kurangnya. Kalau tambah lagi selawat, doa, kemudian sampaikan. Tapi jangan depan dia lah. Bismillah tu, nanti lari pula dia wah pula ayah ni dia kata. Allah nak beri ceramah pula ya. Jadi kita cakap, kita baca dulu, kemudian ketika mana kita nak mulakan komunikasi tu, insya-Allah barakah dia. Masya-Allah. Okey, terima kasih banyak Ustaz ya. Itu adalah tips yang ringkas tetapi jarang-jarang didengar apabila kita tahu bahawa ingat kepada Allah itu penting. Dalam masa yang sama kita akan berkomunikasi dengan manusia yang bernama anak Ustaz ya. Dan Ustaz berkongsi tadi dibuka dengan Ismullah, dengan nama Allah, baca bismillah dengan selawat, dan ditutup itu adalah satu praktikal yang penting. Pasal kadang-kadang ialah biasalah Ustaz ya, kalau contohnya nak suruh ataupun minta tolong anak kan. Dia kalau nak cawan ke nak apa sekalipun, dia terus je, kalau saya lah Ustaz kan, kadang-kadang dia terlupa nak baca bismillah tu, dia terus je tolong ambil kan, itu. Lagi ayah kan, ayah ni dia macam ada power sikit tu. Tapi bila Ustaz bercakap begitu tadi Ustaz, berkomunikasi ini memerlukan kesabaran nampaknya sebentar tadi ya. Dan macam Nabi Ibrahim ataupun dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesabaran komunikasi itu macam-macam kan. Kalau tengok ada yang Nabi ni boleh bersabar kalau dengan orang luar tu, ada badui yang kencing di masjid contohnya kan. Tapi Nabi boleh cakap elok-elok lagi tu. Boleh tak Ustaz kongsi satu dua pesan kepada ayah-ayah, terutama ayah ni lah kan, macam mana nak memastikan sentiasa ingat dan bersabar dan ingat pada Allah tu? Silakan Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah, tadi ini pun ingatan untuk saya jugalah ya. Kita kata mudah untuk diajar, tapi untuk praktiknya itu adalah satu cabaran. Tapi kalau kita boleh tadi seperti mana yang awal tadi kita sebutkan, kita boleh untuk mulakan dengan ismullah, dengan bismillah. Yalah, kadang-kadang kita ni ada kedudukan emosi yang berbagai. Kadang-kadang masa kita ada mood lah, kita kata dalam kita punya istilah ni, mood kadang-kadang okey, kadang-kadang dah mula nak panas dan sebagainya. So insya-Allah kalau kita mulakan dengan bismillah, dengan nama Allah, mudah-mudahan insya-Allah dia meredakan kita punya emosi, mood kita tu akan berubah jadi elok insya-Allah. Jadi itu salah satu daripada yang penting. Sebab itulah kalau boleh kita mulakan dengan yang tu, dia sebenarnya mengawal dan kontrol kepada emosi dan mood kepada orang yang nak berkomunikasi itu, yang pertama sekali. Yang keduanya ialah bagaimana Nabi SAW ni, dia kalau bercakap baginda Rasulullah SAW itu, dia tidak cepat. Nabi ni kalau bercakap ni satu-satu disebutkan. Nabi kalau bercakap ni jelas satu persatu. Seperti mana riwayat disebutkan cara bercakap baginda Rasulullah. Jadi kalau kita bercakap satu-satu, tak cepat, tak laju ni, orang yang dengar pun senang faham. So apabila dia faham, dia boleh untuk nak dapatkan dan dia boleh amal. So yang menjadi emosi orang, kalau dia bercakap cepat, nanti anak dia tak berapa nak faham. So dah tak faham, dah kena marah pula. So ini pun salah satu daripada ciri kalau kita nak contoh kepada Nabi SAW. Sebab tu Nabi Ibrahim tadi dalam ayat tu, dia cakap jelas. Dia kata, semalam aku mimpi aku menyembelih kamu. Jelas. Jadi dia jelas seperti itu. Jadi oleh kerana itu, kita ni sebagai seorang ayah, kita kena cakap tu jelas. Tapi kita kena elakkan kita ni bercakap dalam komunikasi ni ada kita panggil point yang penting lah. Jangan sekadar kita ni informasi saja. Macam kita kata kita ni selalu cakap perintah. Sepatutnya tidak. Sepatutnya kita sebenarnya berkongsi. Dia ada perbezaan di situ. Sebab berkomunikasi ni dia ada dua. Wa imma dia akan mendekatkan ataupun akan menjauhkan. Cara tu yang akan membentuk kepada keadaan dan hubungan, iaitu cara komunikasi. Sebab tu kalau kita lihat bagaimanakah keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah sangat kasih kepada Nabi. Sebab
bercakap atau komunikasi ini yang saya faham lah ya. Ya, ya. Bukan sekadar apa yang keluar daripada lisan, tetapi juga daripada apa dari fizikal. Sebab tu kalau dalam bab bercakap Nabi SAW, dia tak bercara hanya cara Nabi bercakap, tapi cara Nabi memandang, Okay. cara Nabi fokus. Sehingga dikatakan kalau Rasulullah bercakap, Nabi akan tengok orang bercakap dengan Nabi ni, Nabi akan tengok dia betul-betul. Fokus. Agak-agak boleh tak Ustaz? Kita hari ni, kerana ni, ada telefon. orang bercakap kita tengok telefon Ustaz. Kita kalau bercakap, orang tengok telefon pun kita rasa hati. Terasa. So bayangkan ya, anak kita bercakap dengan kita ayah ni tengok handphone. So bagaimana perasaan anak agaknya? Anak rasa macam seolah-olah tak dihargai. So dah ada perasaan lain dah dengan ayah dia satu. Dan Nabi kita Muhammad SAW, dia fokus dia tu luar biasa. Kalau kita tengok dalam bab maja'a fi kalamin Nabi SAW fi samar, dalam bab kalau kita dapat syama'il, iaitu cara Nabi bercakap dengan keluarga dia khususnya waktu malam. So dalam bab tu ada kisah Ummu Zara'in. Bagaimana Sayyidina Aisyah dia cerita dengan Rasulullah tentang 11 orang isteri. Mana 11 cerita lah. Banyak cerita ni. So Nabi dengar daripada A sampai Z habis. Nabi tak ada pun berpaling, Nabi tak ada pun suruh berhenti. Nabi dengar, tak menyampuk, tak mencelah. Wah, ini luar biasa ni. 11 cerita. Habis tu baru Nabi komen. Dah habis Nabi mengatakan, wahai Aisyah, bukankah aku ini lebih baik kepada kamu daripada Abu Zara'in? Ataupun bukankah aku ini seperti Abu Zara'in kepada Ummu Zara'in? Seperti itu. Maka Aisyah mengakui, oh betul ya Rasulullah, engkau tengok sekarang ni pun kau tumpu. Kata Nabi, bahkan aku lebih baik bukan kerana Abu Zara'in mentalakkan Ummu Zara'in, aku tak mentalakkan kepada kamu. So dalam pengajaran itu kita lihat bagaimana Nabi SAW ni dalam komunikasi, bukan hanya Nabi bercakap, tetapi cara Nabi mendengar komunikasi itu adalah satu faktor yang penting. Bagaimana ianya menjamin ataupun menjadikan komunikasi di antara dua hala ni akan ada nilai. Ada nilai. Jadi itulah saya rasa kalau anak-anak kita bercakap, kita bagi fokus dan tumpuan, insya-Allah anak kita tahu kita sayang kat dia. Sebab tu saya sebutkan tadi, macam kata Ustaz Fazrul tadi, ialah orang Badui itu depan-depan betul, sahabat semua nak marah. Tapi Nabi boleh lagi ketika itu berkomunikasi dengan cara yang lembut. Sehingga dengan sebab itu keluar lafaz daripada orang Arab tu kata apa? Allahumma ufirli wa Muhammadah. Ya Allah, ampunkan aku dan Muhammad dan tak boleh ampunkan yang lain. Sampai begitu sekali, dia terasa betul kebaikan baginda Rasulullah SAW. Dan juga sikitlah mungkin saya nak cerita ketika mana Nabi SAW dia itu yang kita sebut tadi, bagaimana Nabi cari quality time dengan pasangan dia, dengan anak dia, sehingga Nabi SAW boleh nak berkomunikasi dengan baik. Itu quality time tu yang kita kadang-kadang kehilangan. Ayah-ayah ni kadang-kadang tak banyak quality time dengan anak ni. Yalah, mana dengan sibuk dia bekerja, mana lagi dia dengan aktiviti dia. So bila dia ada quality time untuk berkomunikasi dengan cara yang betul, yang fokus, yang kadang-kadang masa yang ada pun dah terluang dengan tadi handphone, dengan yang lain-lain. Satu. Keduanya, bagaimanakah ayah nak menyelesaikan masalah? Itu komunikasi penting. Sebab tu ketika mana Sayyidatah Fatimah radhiyallahu anha dikatakan nak minta pembantu rumah kepada Nabi. Tapi dia malu tengok orang ramai. Dia balik. Tapi Nabi nampak. Sebab apa Nabi buat? Nabi pergi sendiri. Lepas dah selesai Nabi pergi. Tengok Nabi pergi bagi masa dia kepada anak dia. Pergi ke rumah Sayyidatah Fatimah. Duduk di antara Sayyidina Ali dan Sayyidatah Fatimah. Duduk. Punya kasihnya Nabi ni. Kemudian Nabi kata, ketika mana dia tanya Sayyidatah Fatimah bagi tahu sebenarnya kalau bolehlah saya nak ada pembantu untuk nak ringankan beban kalau kat rumah. Jadi kata Rasulullah, wahai Aisyah, nak tak kalau aku ajarkan kamu satu amalan? Yang kalau kamu buat, kira kamu tu, amalan kamu tu banyak. Maka Sayyidatah Fatimah dengar begitu, dihargai betul. Sebab Nabi bagi dia satu amalan dan suatu hadiah yang sangat berharga. Walaupun dia tak dapat nak bagi hadiah yang diinginkan, tapi dia bagi hadiah tu, dia anggap lebih lagi. Ini kalau seorang ayah yang bijak,
Dia begitu. Kadang-kadang apa yang anak minta ni kadang-kadang kita tak mampu juga, Ustaz. Ya, betul. Kadang-kadang ada permintaan di kita, ayah ni yang tahulah kemampuan dia. Tapi apa yang dia boleh offer lebih atau offer sehingga anak ni rasa hebatnya, sehingga dia tak rasa bahawa apa yang dia minta tu Penting. tak penting. So diberikan amanan untuk baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali sebelum tidur. Jadi diamalkan semenjak itu. Jadi ini hebatnya seorang ayah. Masya Allah, itulah kehebatan seorang ayah yang kita boleh contohi, Ustaz. Ya. Kita boleh perlahan-lahan bagi tuan-tuan ayah-ayah yang ada di depan kaca TV sekarang ini, kita boleh beramal dengannya, insya-Allah. Bila kita tahu tadi ada beberapa tips yang dikongsikan, paling kurang pun tadi bismillah, Ustaz, ya, dan cakap dengan jelas, kemudian cuba mencari quality time sebentar tadi. Itu sebabnya kalau kita simpulkan dengan apakah tiga perkara daripada pembelajaran kita daripada surah As-Saffat dan juga perkongsian daripada Habib Najmuddin Osman Al-Khairat sebentar tadi, kita boleh simpulkan dalam usaha kita membina syurga di rumah. Dalam usaha kita membina syurga di rumah, apa yang boleh kita buat? Tanya pendapat ahli keluarga, Ustaz, ya. Itu yang Ustaz kongsikan sebentar tadi, bagaimana Nabi tanya pendapat, kan? Tanya pendapat tentang Fatimah tadi itu, walaupun Fatimah mungkin dah balik ke rumah tadi. Yang keduanya, bina rumah di syurga dengan tunaikan penuh committed perintah Allah untuk menempah syurga. Pasti masih lagi ingin menunaikan perintah Allah, tapi dalam proses nak menunaikan perintah Allah itu, komunikasi dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Dan yang ketiganya, apakah perjuangan ayah-ayah yang sedang menonton sekarang? Kita perlu bersabar, kita ingin mengambil pedoman daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tips yang dikongsikan oleh Ustaz, oleh Habib Najmuddin sebentar tadi ialah paling kurang pun mula dengan bismillah, Ustaz, ya. Bismillah itulah paling mudah, bukan paling tips paling ringkas agar sebelum kita bercakap nak marah ke apa ke, baca bismillah dulu, Ustaz, ya. Nanti akan redalah pasal kita tahu bahawa emosi kita ini ada masa okey, ada masa tak okey, tetapi kita mohon daripada Allah. Allah lah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang akan mengurniakan rahmat agar kita ini bersifat layyin, dapat bersifat lemah lembut, sehingga kan kita dapat menguruskan anak. Pasal Ustaz ni cabarannya, ayah kadang-kadang ada cara berfikir begini, mak ada cara berfikir begini, anak baru sedang membesar, kan. Jadi kalau Ustaz kongsi tadi tentang cakap jelas, ya, kalau cakap itu jelas, anak yang kecil itu boleh menangkap, ya. Kalau perlu ulang balik semula. Tetapi kalau katakan tidak sabar, ya, tidak dapat bantuan rahmat daripada Allah, rasanya memang Ustaz, ya. Jadi Ustaz, dengan perkongsian itu, jazakumullah khair, saya mohon kalau boleh Ustaz memimpin bagi ayah-ayah, ibu-ibu yang berada di rumah untuk kita berdoa, mohon Allah beri rahmat pada keluarga kita semua agar ayah dapat berkomunikasi, dapat cari masa, dapat beri peluang bercakap pasal iman, cakap cara yang baik, agar si anak akan melihat bahawa kalau Nabi Ismail tadi itu mencontohi Nabi Ibrahim, ya, kesabarannya, harapnya anak kita juga, Ustaz, mencontohi kita yang baik-baik. Sila Ustaz memimpin doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an auladina يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, di saat ini kami bertadabbur dengan kalamu, Ya Allah, mempelajari akan kalamu, Ya Allah, ingin mencontohi akan insan-insan saleh yang telah pun Engkau gambarkan dan telah Kau beritahu kepada kami di dalam kalam-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah,
ketika mana kami memperkatakan tentang Khalilmu Ibrahim. Dengan kesabarannya, ya Allah, jadikanlah kami insan yang sabar. Ayah yang sabar mendidik kepada anak-anak kami. Jadikanlah bagaimana Ismail, anak kepada Nabi Ibrahim, yang penyabar, yang ridha kepada perintahmu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami juga adalah anak-anak yang sabar, yang ridha untuk memenuhi perintahmu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pandanglah kami dan keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah, dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami hanya ada 2 mata saja untuk melihat dan mengawasi anak-anak kami. Ada kalanya mereka tiada di hadapan kami, ya Allah. Kami tak tahu apa yang mereka buat di belakang kami, ya Allah. Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mengawasi, Engkau yang maha menjaga kepada hamba. Jagalah iman mereka, ya Allah. Jagalah takwa mereka, ya Allah. Jagalah, ya Allah, amal mereka, ya Allah. Kepada Engkaulah kami bergantung, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, solehah, fid dunia wal akhirah. Anak yang bukan hanya berbakti kepada kami di dunia, ya Allah, tetapi anak yang juga akan berbakti kami nanti di akhirat. Anak yang akan membimbing tangan-tangan kami nanti, ya Allah, untuk diajak bersama-sama masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami, ya Allah, dari sifat anak yang akan mencelakakan kami nanti, yang akan mengheret ayah-ayah masuk ke dalam neraka, wa'iyadzubillah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. Sebagaimana kami ingin anak-anak kami menjadi anak yang berbakti kepada kami, ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Yang besar jasa mereka dalam kehidupan kami, ya Allah. Alangkah susah dan beratnya ibu kami yang mengandungkan kami, melahirkan kami dengan penuh kesakitan, menjaga kami dengan kasih sayang, ya Allah. Alangkah besarnya jasa mereka, Engkau yang maha membalasnya, ya Allah. Alangkah banyaknya peluh yang mengalir daripada ayah kami, mencari rezeki, mencukupkan kehidupan kami. Ya Allah, balaslah akan balasan yang besar daripada sisi-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalaupun kedua mereka, ya Allah, ada kecuaian terhadap perintah-Mu, mungkin kami yang menghalang dulu ketika kecil, ya Allah. Kalau ada di antara keduanya, ya Allah, yang kurang ketika itu hubungan dengan-Mu, mungkin kami yang mengganggu kepada hubungan mereka dengan-Mu, ya Allah. Kalau ada, ya Allah, mereka ada daripada kelemahan-kelemahan dalam ibadah, ya Allah, mungkin sibuk mereka mengurusan kami, ya Allah. Kasihani mereka, ya Allah. Kasihi mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka insan-insan yang Kau golongkan di kalangan orang-orang yang soleh, ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, entah berapa banyak lagi akan sisa waktu kami ini, ya Allah. Kami akan meninggalkan akan dunia ini. Kami bukan hanya meninggalkan dunia ini kosong, kami akan tinggalkan tanggungjawab yang Kau bebankan kepada kami. Anak-anak kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, yang kami akan dipertanggungjawabkan nanti, ya Allah. Jadikanlah mereka itu, ya Allah, hujjah yang akan membantu kami, bukan yang akan menjadikan kami sengsara nanti, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tak kala nanti kami akan dimandikan, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami mampu untuk bersama ketika itu. Ketika kami dikafankan dan disolatkan, jadikanlah anak kami akan bersama ketika itu. Salatkan kepada kami, ya Rabbal Alamin. Mereka mendoakan kami, ya Allah. Tak kala ketika mana menurunkan kami di dalam alam kubur nanti, ya Allah, anak-anak kami akan bersama ketika itu. Mereka akan mendoakan kami, mereka akan beramal untuk pahala kami, menjadi anak saleh yang akan berdoa untuk kami, ya Rabbal Alamin. Ketika mana kami akan bersendirian, ya Allah, lapangkan kubur kami, ya Allah. Jadikan kubur kami taman dari taman syurga-Mu, ya Allah. Lancarkan lisan kami menjawab soalan para malaikat-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bangkitkan kami, mahsyarkan kami di bawah liwa'ul hamdi yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan ada seorang pun daripada kami yang terkecuali daripada bawah daripada naungan itu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, layakkan kami semua, anak-anak kami, ibu bapa kami, minum daripada telaga haud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hisablah kami, anak kami, ibu bapa kami hisaban yasira, ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah, lancarkanlah
daripada kaki-kaki kami melintasi sirat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkan kami ketika melintasi sirat. Janganlah ada seorang daripada kami yang tergelincir jatuh ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Kalau kami selamat, ya Allah, janganlah sampai mata ini melihat anak kami jatuh ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Jangan mata ini melihat ibu bapa kami jatuh ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Selamatkan mereka semua bersama dengan kami untuk berjaya ke seberang sana, dikumpulkan ke dalam syurga, menjadi kenang-kenangan keindah kami nanti untuk kami ceritakan, untuk kami bertemu di sana bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan kepada Habib Najmuddin Osman Al-Khairit untuk bacaan doa sebentar tadi. Moga-moga ia adalah doa yang Allah kabulkan pada petang ini, pada bulan Ramadan ini, bulan diturunkan Al-Quran. Allah berkati, izinkan kita untuk masuk ke syurga sekeluarga, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, kita berada di penghujung. Dalam kesempatan ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan, apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran, ada rakan-rakan kita di katil-katil di hospital, di pusat kesihatan yang masih lagi tidak pun sempat untuk menatap kepada mushaf Al-Quran. Kita melancarkan wakaf Al-Quran kepada pusat kesihatan dan juga hospital seluruh negara. Tuan-tuan yang ada kelapangan, ada nombor nombor akaun untuk berwakaf agar kita dapat berkongsi kemanisan Al-Quran, agar kita dapat sebarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga dapat kita mendengar apakah sunnah yang ada pada Nabi sehingga kan kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Terima kasih diucapkan pada Habib Najmuddin Osman. Terima kasih Ustaz banyak. Ya, moga-moga doakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada jam 10.30 malam di Astro Oasis dan juga 4.30 pagi di TV Al-Hijrah untuk program yang sama pada hari ini, dan kita akan bertemu pada siri yang akan datang pada masa yang sama insya-Allah pada hari esok, Majlis Ayah Pemimpin masuk syurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.